as far as the law can go, is to give that protection order, in the hope that the protection will, that the victim will be protected dengan izin Tuan Yang di-Pertua. Ahli Yang Berhormat Tumpat telah membangkitkan mengenai mekanisme untuk memberi sokongan moral kepada mangsa atau keluarga mangsa dan langkah-langkah yang diambil kerajaan dalam mempermudahkan perkara ini. Kerajaan boleh mempertimbangkan untuk membantu mereka yang mempunyai masalah atau isu untuk mendapatkan perintah larangan. Dalam hal ini, pihak Yayasan Bantuan Guaman atau YBGK dengan kerjasama Bar Council, Majlis Peguam, boleh membantu dalam perkara ini untuk memberi sokongan tersebut kepada mangsa-mangsa yang tidak berkemampuan. Selain itu, Tuan Yang di-Pertua, mengenai isu peruntukan subsection 3 untuk set aside perintah perlindungan. Kita perlu faham bahawa perintah perlindungan itu boleh didapati secara ex parte. Maksudnya, ianya boleh dibuat, permohonan boleh dibuat oleh mangsa untuk mendapat perintah tersebut. Tapi kita juga perlu sedar bahawa a person has the right to be heard dengan izin Tuan Yang di-Pertua. Maka sesiapa protection order itu dikeluarkan terhadap, he has the right to be heard. He cannot be denied that. So memang akan tibanya satu masa di mana orang tersebut ataupun the perpetrator, sekiranya dengan izin, boleh membuat permohonan untuk set aside sekiranya beliau mempunyai justifikasi ataupun pembelaan, dan maka setting perintah perlindungan tersebut boleh di set aside. Tapi ini adalah berdasarkan prinsip a person has a right to be heard, dan ini kita tidak boleh menafikan kepada perpetrator tersebut. Dan sekiranya mahkamah mendapati bahawa beliau tidak mempunyai justifikasi, maka mahkamah tidak juga mempunyai kuasa untuk tidak set aside the order tersebut. So, ianya akan bergantung kepada fakta-fakta dan keadaan-keadaan kes-kes yang tertentu. It depends on the facts and situation, circumstances dengan izin Tuan Yang di-Pertua of each given case. Yang berhormat, Yang Berhormat Menteri. Terima kasih, Speaker. Terima kasih, Pak Menteri. Saya nak bertanya tadi tentang apakah avenue yang masih ada kepada dia setelah dia ada dapat PO di set aside. Jadi apakah avenue, sebab sekarang ni mangsa itu seorang wanita sebagai mangsa. Dia mungkin dah ada ketakutan, tetapi tiba-tiba PO-nya di set aside oleh pihak pemangsa. Dalam kes ini, apakah lagi avenue yang ada kepada mangsa, sebab keadaan ketakutan ini sukar untuk kita explain kepada orang ramai yang tak pernah melaluinya. Jadi kepada yang melalui kita akan memahami. Jadi saya ingin bertanya, adakah kita punya avenue lain lagi untuk memberikan pertolongan dan perlindungan kepada mangsa tersebut? Saya ada satu cadangan kepada Menteri. Saya rasa adalah perlu pihak polis diberikan kuasa, mahkamah diberikan kuasa untuk mengarahkan pihak polis memberi perlindungan, kerana dalam kes-kes stalking ataupun di mana ada ketakutan adalah perlu perlindungan polis sangat penting. Just the order itself to me is not effective. Itu cadangan saya untuk pindaan yang mungkin mesti dibawa pada masa depan supaya rakyat yang dalam ketakutan ada perlindungan polis. Saya mengambil maklum cadangan Yang Berhormat Bros tersebut kepada rakan saya tadi yang telah pun bertanya berkenaan dengan apakah akan berlaku sekiranya perintah itu di set aside, dan apakah mekanisme yang sedia ada dalam keadaan tersebut. Seperti yang saya kata untuk makluman Yang Berhormat tadi, yang membawa tumpat, perintah larangan ini berkuat kuasa dari tarikh orang tersebut menerima perintah tersebut sehingga kes selesai. Sekiranya ia berulang, mangsa tidak terhalang daripada membuat permohonan untuk perintah larangan yang baru. There is nothing, tiada apa-apa untuk menafikan hak mangsa untuk membuat permohonan baru sekiranya terdapat sebab ataupun alasan untuk membuat permohonan tersebut, dan ini boleh dibuat melalui cara yang sama
iaitu melalui secara ex parte. So itu merupakan relief yang masih ada kepada mangsa sekiranya dalam keadaan tersebut. Ahli Yang Berhormat Jelly dan Damansara tadi menimbulkan berkenaan dengan beban pembuktian, standard of proof I believe, dalam keadaan setting aside sesuatu perintah larangan. Now, Tuan Yang Dipertua, ini adalah satu kes perkara di bawah kanun acara jenayah, juga read with the penal code, dan oleh itu akan merangkumi undang-undang jenayah. Dan jadi beban, the standard of proof, I think when you want to set it aside, walaupun tidak dinyatakan di sini atas beban, apakah beban standard of proof upon setting aside, tetapi ini we can take adalah boleh saya put it this way, beban pembuktian bagi setting aside sesuatu perintah larangan tersebut adalah first of all terletak atas bahu pelaku, dan mahkamah mempunyai budi bicara dalam keadaan tersebut apabila satu application to set aside dibuat untuk membenarkan permohonan tersebut dalam mengikut fakta dan keadaan kes. So we have to look at it at the facts and circumstances of each case before that particular setting aside can be allowed. Dengan izin Tuan Yang Dipertua, Damansara dan juga Jelotong juga menimbulkan berkenaan dengan electronic means. Sama ada electronic means ini sekiranya WhatsApp ataupun email dihantar kepada seorang yang berada di luar negara, sama ada itu merupakan satu service out of jurisdiction. Sekiranya service out of jurisdiction, mungkin akan timbul masalah berkenaan dengan enforcement of that order on that person out of jurisdiction. Dengan izin Tuan Yang Dipertua, dalam keadaan tersebut kita ada deeming provision di bawah section 5 yang boleh saya membaca, Tuan Yang Dipertua. The protection order shall be deemed to be served on the person against whom the order is made if he is by registered post, and B, the order is transmitted to the electronic address of that person. Now, sekiranya itu boleh dibuktikan bahawa there was a transmission of that order by way of electronic means dalam mengikut peruntukan ini, it will have been deemed to have been served. Dalam keadaan tersebut, dalam sekiranya kita lihat kepada interpretation of this RUU, maka it can be enforced against him. That is the view that we take dalam keadaan ini. Walaupun saya menerima concern Damansara bahawa mungkin enforcement itu mungkin akan menjadi satu isu. Tapi sekiranya, of course, it cannot be enforced against him overseas. Our local pihak berkuasa akan perlu mengambil tindakan untuk bekerja sama dengan pihak overseas tersebut untuk melaksanakan perintah larangan tersebut. Jadi minta penjelasan. Terima kasih Tuan Speaker. Tuan Speaker, dua perkara yang berbangkit. Saya ucapkan terima kasih atas jawapan yang diberikan tadi. Tapi Tuan Speaker, berkenaan dengan isu service out of jurisdiction, saya bawa dua contoh. Umpamanya bila seseorang itu bukan warga negara Malaysia, seseorang itu sebenarnya daripada negara lain, dan beliau ini tidak dalam bidang kuasa kita. Kita semua lihat kepada peruntukan yang dinyatakan di sini. Kalau suatu perintah itu tidak dipatuhi, ianya mengundangkan tindakan jenayah. Jadi soalnya, kalau seseorang itu tidak di negara ini, macam mana kita nak enforce di luar negara? Itu satu. Kemudiannya, sekiranya seseorang itu warga negara Malaysia tapi dia ini di luar, tapi apabila beliau terima order tersebut itu di negara lain, adakah itu bermaksud bahawa kita mempunyai hak sekarang untuk menyerahkan perintah-perintah di luar bidang kuasa?
Saya faham perkara ini mungkin memerlukan sedikit kajian. Saya membawa cadangan supaya sekiranya kerajaan boleh lihat kepada perkara ini dan letak syarat ataupun peruntukan yang menjelaskan perkara ini dalam peruntukan undang-undang ini supaya tidak ada masalah apabila kita ini ada keadaan sedemikian rupa yang timbul dalam masa hadapan. Itu pertama. Keduanya, Tuan Speaker, saya lihat kembali kepada apa disebut berkenaan dengan permohonan ex parte. Perkara ini unik sedikit, Tuan Speaker, kerana kalau kita lihat kepada kes-kes sebegini, kerap kali ada pihak polis yang terlibat dalam siasatan. Yang dibangkitkan oleh Beruas tadi, masa siasatan itu pihak polis terlibat. Kemudian apabila ada tindakan mahkamah, polis juga terlibat, tetapi ada wakil daripada Jabatan Peguam Negara yang hadir dalam mahkamah, iaitu Timbalan Pendakwa Raya. Jadi soal dia, apabila kes ini dalam siasatan polis, kita lihat kalau perlu untuk permohonan dibuat secara ex parte, kita ada peruntukan supaya ianya dibuat oleh victim ataupun peguam beliau. Tapi apabila masuk kes, Tuan Speaker, saya rasa kalau ada peruntukan di mana semasa dalam kes itu pihak Timbalan Pendakwa Raya boleh buat permohonan. Kerana ramai daripada orang ini mungkin tidak ada keupayaan untuk melantik peguam dan sebagainya. Dan dalam keadaan tersebut, bila kita wujud satu senario di mana memang seseorang itu tertekan, ada stalker dan sebagainya, tapi tidak ada keupayaan dari sudut kewangan untuk kerap kali kembali ke mahkamah untuk buat permohonan ex parte kemudian diketepikan dan sebagainya. Contohnya, Tuan Speaker, di mana kita masuk mahkamah dan kita buat permohonan untuk jaminan. Seseorang tertuduh buat permohonan jaminan, tetapi kerap kali permohonan itu ditentang oleh pihak pendakwa raya. Don't have to bring your own lawyer. Jadi saya ni lihat kepada peruntukan ini, saya bawa cadangan. Sekiranya boleh juga dimasukkan, permohonan itu boleh dibuat oleh Timbalan Pendakwa Raya dalam keadaan-keadaan di mana peruntukan atau permohonan sedemikian rupa diperlukan. Itu mungkin memberikan kesan yang lebih luas kepada apa yang disebut di sini. Dan dalam keadaan tersebut, mungkin apa yang dibangkitkan oleh Beruas, khawatir beliau bahawa mungkin kalau ada perintah ini, tapi tidak ada orang yang boleh enforce dari sudut polis atau sesiapa. Kalau Timbalan Pendakwa Raya terlibat dalam perkara permohonan perintah ini, mungkin boleh arahan diberikan kepada pihak-pihak tertentu untuk pastikan bahawa ianya dikuatkuasakan. So mungkin kerajaan boleh lihat kepada bagaimana kita boleh naik taraf undang-undang ini. Saya faham ini kali pertama kita bentangkan, is something new, tapi mungkin ada ruang untuk kita ini memperbaiki undang-undang ini, Tuan Speaker. Saya cadang sedemikian untuk perhatian Timbalan Menteri sekiranya boleh. Terima kasih. Speaker, saya mohon sedikit lagi. Saya menyokong cadangan daripada Damansara dan saya kira kalau melihat kepada kes untuk domestic violence, dibenarkan untuk interim protection order dan JKM pun boleh mohon untuk interim protection order. So dalam kes ini saya kira kerana ini merupakan permohonan ex parte, jadi sepatutnya kita boleh terus buat depan, JKM boleh apply, pihak DPP also boleh apply dan boleh dapatkan bukan setakat PO tetapi interim protection order, dan kalau ini dibuat di hadapan registrar lebih memudahkan semua pihak yang memerlukan. Terima kasih. Terima kasih, Tuan Yang Bertuah. Saya mengambil maklum berkenaan isu. I think these are quite valid concerns dengan izin Tuan Yang Dipertua. Isu berkenaan dengan seperti yang ditimbulkan oleh Beruas juga oleh Damansara, bahawa berkenaan dengan the enforcement. Oleh kerana dalam setiap perkara senario seperti ini, memang sekiranya seorang mangsa itu dikatakan perlu dilindungi, isu yang akan timbul siapa akan melindunginya. Right? So dalam keadaan tersebut, sama ada pihak polis, obviously polis akan menjadi pihak yang pihak berkuasa yang akan kita expect untuk membuat perlindungan tersebut. Jadi saya bersetuju bahawa dalam keadaan tersebut mungkin RUU ini boleh diperkasakan ataupun diimprove, diperbaiki untuk memberi kuasa tersebut, dan ini boleh kita membuat secara pindaan dalam masa depan. Dan I think saya mengambil maklum berkenaan concern ini, dan kami akan mengambil tindakan yang sewajarnya untuk menangani masalah ini di masa depan melalui pindaan yang boleh dibuat untuk seperti yang saya katakan memperbaiki aspek tersebut di dalam keadaan ini. Okey.
Dengan itu, Tuan Yang di-Pertua, saya menamatkan penggulungan saya. Sekian, terima kasih. Baik. Ahli yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis bagi diputuskan. Masalahnya ialah rang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Ahli yang berhormat, yang bersetuju kata bersetuju, yang tidak bersetuju kata tidak, lebih suara yang bersetuju. Rang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Rang undang-undang bernama Suatu Akta untuk memindah Kanun Tata Cara Jenayah. Majlis dalam jawatankuasa. Setiausaha. Fasa-fasa 1 hingga 3. Silakan. Ya, terima kasih Tuan Pengerusi. Fasa 2, Seksyen 98A. Perlindungan kepada mangsa atau pelapor berkemungkinan akan meningkatkan skop dan bebanan yang perlu ditanggung oleh pihak penguatkuasa. Ini sekaligus akan memerlukan tenaga kerja melebihi sumber sedia ada. Ini semestinya akan memberi lebih banyak tekanan dari segi aspek tenaga kerja di pihak penguatkuasa. Jadi, apakah strategi jangka pendek dan jangka panjang kerajaan bagi mengatasi perkara yang akan melibatkan beban kerja ini? Terima kasih, Tuan Pengerusi. Menteri. Saya minta maaf, saya boleh mengulangi soalan tersebut just untuk mendapat sedikit clarity. Bila perlindungan kepada mangsa atau pelapor diberi, berkemungkinan akan meningkatkan skop dan bebanan yang perlu ditanggung oleh pihak penguatkuasa. Ini sekaligus akan memerlukan tenaga kerja melebihi sumber sedia ada. Kerana ini akan melibatkan urusan yang melibatkan perlindungan yang diberi dengan perintah perlindungan ini, dan akan memberi lebih banyak tekanan dari segi aspek tenaga kerja di pihak penguatkuasa. Jadi, apakah strategi jangka pendek dan jangka panjang kerajaan berhubung dengan perkara ini bagi mengatasi isu ini? Terima kasih. Terima kasih. Betul. Saya percaya isu ini adalah berkenaan dengan isu implikasi kewangan dan sebagainya yang akan timbul selepas pindaan ini dilaksanakan, dan ini merupakan satu isu dasar yang boleh kita mempertimbangkan dalam masa yang kemudian, Tuan Yang di-Pertua. It is really a policy issue dasar, isu policy, Tuan Yang di-Pertua. Baik. Fasal-fasal 1 hingga 3 menjadi sebahagian daripada rang undang-undang. Menteri. Tuan Pengerusi, saya mohon mencadangkan iaitu rang undang-undang ini dimaklumkan kepada majlis sekarang. Baik, ahli yang berhormat, masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dimaklumkan kepada majlis sekarang. Ahli yang berhormat bersetuju kata bersetuju, yang tidak bersetuju kata tidak, lebih suara yang bersetuju. Majlis bersidang sebagai majlis mesyuarat. Menteri. Tuan Yang di-Pertua, saya memohon maklumkan bahawa rang undang-undang bernama Suatu Akta untuk memindah kanun tata cara telah ditimbangkan dalam jawatankuasa dan telah dipersetujukan tanpa pindaan. Saya mohon agar mencadangkan iaitu rang undang-undang ini dibacakan kali ketiga
dan diluluskan sekarang. Siapa yang menyokong? Saya mohon menyokong. Terima kasih. Masalahnya ialah rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga dan diluluskan sekarang. Ahli yang bersetuju kata bersetuju. Ahli yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara bersetuju. Rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga sekarang. Rang undang-undang bernama suatu akta untuk memindah kanun tata cara jenayah. Alhamdulillah. Hadirin yang berhormat, mesyuarat Dewan hari ini ditangguhkan hingga jam 10 pagi hari Khamis 30 Mac 2023. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berbuka puasa.